Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Farah Ravila Anak Ajib, pemegang nombor K-Matrix di 202311068813. Tajuk saya pada hari ini adalah Poral dan Rawatan Kediaman. Pengenalan. Poral dan rawatan kediaman dalam konteks sistem keadilan jenayah merujuk kepada dua komponen penting dalam pengurusan dan rehabilitasi pemasalah. Yang pertama adalah poral. Ini adalah proses pembebasan pesalah dari penjara sebelum tamat tempoh hukuman mereka di bawah syarat tertentu. Poral diberikan sebagai intensif untuk pembetulan dan perubahan tingkah laku. Pesalah di bawah poral biasanya diawasi oleh pegawai poral dan mesti mematuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak melakukan jenayah, menghadiri mesyuarat dengan pegawai poral dan mungkin termasuk ujian dadah atau alkohol secara berkala. Yang kedua adalah rawatan kediaman. Ini adalah program rawatan yang berlaku di fasiliti kediaman, seringkali sebagai alternatif kepada penjara atau sebagai sebahagian daripada syarat poral. Rawatan ini biasanya termasuk terapi individu dan kumpulan, program pembangunan kemahiran dan sokongan untuk isu-isu seperti penyalahgunaan bahan, kesihatan mental atau gangguan tingkah laku. Tujuannya adalah untuk menyediakan persekitaran yang terkawal dan sokongan berterusan untuk membantu individu kembali kepada masyarakat dengan lebih berjaya. Kedua-dua elemen ini bertujuan mengurangkan risiko refunding dan membantu individu kembali kepada masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan bertanggungjawab. Terdapat 5 isi kandungan poral dan rawatan kediaman. Yang pertama adalah pusat rawatan kediaman, yang kedua kelebihan rawatan kediaman, yang ketiga adalah cabaran penjagaan selepas, yang keempat proses pembatalan, dan yang terakhir yang kelima adalah peranan pusat perawatan kediaman. 1.0 Pusat rawatan kediaman beralternatif untuk belia yang dibebaskan dari kemudahan pemulihan juvana. Pusat ini digunakan untuk individu berisiko tinggi atau mereka yang memerlukan tempoh bertenang. Pusat ini menyediakan persekitaran yang kurang berstruktur berbanding institusi tetapi dengan penyediaan. Ini bertujuan untuk mencegahkan residualisme dengan menggabungkan poral dan penempatan kediaman. 2.0 Kelebihan rawatan kediaman. Yang pertama, menawarkan keseimbangan, kebebasan dan hala tuju untuk juvana. Yang kedua, memberi bantuan dan kaunseling segera untuk menentang pengaruh delikuen. Yang ketiga, membenarkan keterlibatan dengan keluarga dan komuniti untuk alternatif mereka kepada persekitaran rumah atau kejiranan. Dan yang terakhir, yang keempat, banyak program rawatan kediaman menawarkan peluang pendidikan dan latihan kemahiran serta memperbaiki peluang pekerjaan pesalah selepas pembebasan. Cabaran penjagaan selepas. Yang pertama adalah integrasi semula ke dalam masyarakat. Individu yang dibebaskan mungkin menghadapi prasangka, kesukaran untuk mendapat pekerjaan dan cabaran dalam membina semula hubungan sosial. Yang kedua adalah kesihatan mental dan emosi. Menguruskan isu kesihatan mental seperti kemurungan, kegelisahan atau gangguan trauma pasca stres yang mungkin timbul akibat pengalaman di penjara. Yang ketiga, kesediaan masyarakat untuk menerima. Masyarakat kadang-kadang boleh menjadi tidak memaafkan atau memahami terhadap bekas bantuan. Dan yang keempat adalah kekurangan sumber dan sokongan. Kekurangan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental, perumahan, pekerjaan dan sokongan sosial oleh masyarakat. 4.
4.0 Proses pembatalan. Yang pertama, pelanggaran yang didakwa mungkin ditemui oleh pegawai Porel atau dilaporkan. Yang kedua adalah tindakan yang berbeza berdasarkan sifat pelanggaran. Yang ketiga, pelanggaran teknikal boleh mengakibatkan amaran dan percubaan untuk menangani punca utama. Dan yang keempat, perubahan dalam penempatan atau sekatan tambahan mungkin dikenakan dan bukannya pembatalan. 5.0 Peranan Pusat Rawatan Kediaman. Pusat Rawatan Kediaman menggabungkan program rawatan secara aktif. Kaki tangan profesional membantu dengan program pendidikan, penempatan kerja dan kaunseling. Pusat Rawatan Kediaman menggabungkan program rawatan secara aktif. Kesimpulannya, proses Porel dan rawatan selepas pembebasan dari penjara melibatkan cabaran kompleks. Integrasi semula ke dalam masyarakat, pematuhan dengan cara Porel, penanganan isu kesihatan mental atau ketagihan, kekurangan sokongan. Pendekatan holistik dan sokongan berterusan diperlukan untuk memastikan individu yang dibebaskan dapat membina kembali kehidupan yang stabil dan produktif. Sekian, terima kasih.